Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid dua bijak. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk sesi PDPR seterusnya untuk hari ini 27 September 2021 hari Isnin. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Untuk itu, kamu boleh buka buku teks muka surat 29 untuk sama-sama mengikuti sesi PDPR pada pagi ini. Buku teks muka surat 29, buku teks Bahasa Melayu Jilid 2. Baiklah murid-murid, untuk hari ini, kamu lihat buku teks tersebut. Untuk tajuk hari ini ialah Menjaga Alam. Sebelum kita pergi lebih jauh dengan sesi untuk hari ini, elok rasanya kita kenal dahulu objektif pembelajaran serta kriteria kejayaan. Sebelum itu, kita kenal dahulu standard pembelajaran pada pagi ini ialah 1.1.3 iaitu mendengar dan memberikan respon dengan membuat soalan, dengan membuat taksiran terhadap soalan bercapah. Apa itu soalan bercapah? Sebentar lagi kita akan mengenali apa itu soalan bercapah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan objektif pembelajaran pada pagi ini. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran pada pagi ini ialah murid dapat memberikan dua respon terhadap soalan bercapah dengan tepat dan betul secara bertata susila serta berhema. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid berupaya memberikan dua respon terhadap soalan bercapah dengan tepat dan betul secara bertata susila serta berhema. Apa itu soalan bercapah? Mari sama-sama kita kenali soalan bercapah. Ya, ini soalan bercapah. Definisi soalan bercapah. Soalan bercapah ialah soalan yang memerlukan pelbagai jawapan sama ada pada aras rendah maupun pada aras tinggi. Ciri-ciri soalan bercapah. Soalan yang berbentuk aras tinggi. Seperti soalan kebat. Biasa kita dengar soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan bercapah ni merupakan salah satu soalan kebat. Jawapannya memerlukan respon yang luas. Kita boleh berikan jawapan apa sahaja yang munasabah lah untuk soalan bercapah ini. Soalan bercapah juga berbentuk terbuka. Soalan bercapah ini sesuai untuk pentaksiran. Untuk mengukur keupayaan murid, kita gunakan soalan bercapah. Dan soalan bercapah ini bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif memerlukan jawapan dalam bentuk tulisan. Bukan seperti A, B, C atau itu merupakan pilihan jawapan. Itu merupakan soalan objektif. Manakala soalan bercapah ini perlu memerlukan tulisan jawapan. Itu merupakan bentuk subjektif. Jadi soalan bercapah boleh disimpulkan sebagai soalan yang dapat mengukur keupayaan murid daripada aras rendah maupun aras tinggi. Sama ada untuk murid yang lemah ataupun murid yang dapat menguasai sesuatu mata pelajaran. Baiklah, kita telah mengenai soalan bercapah. Elok rasanya kita kembali kepada isi pembelajaran kita pada pagi ini iaitu menjaga alam. Baiklah, kamu boleh lihat pada buku teks muka 1.9 tersebut. Untuk hari ini kita masih lagi dengan tema kebersihan alam, tanggungjawab bersama, kemahiran mendengar dan bertutur dengan tajuknya menjaga alam.
Di sini dapat dilihat keadaan gambar di lautan, di pantai. Gambar yang kedua, sungai, keadaan sungai, dan gambar yang ketiga, pokok-pokok di hutan. Menjaga alam merupakan tajuk untuk kita pada pagi ini. Baiklah, kita terus kepada perbualan antara ayah Alice antara Alice bersama dengan ayahnya. Kita lihat dahulu perbualan ini. Ya, cikgu dah letakkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7 supaya senang kamu membaca dialog ini ataupun perbualan ini. Cikgu bacakan yang pertama. Ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Terlihat dialog yang kedua. Betul kata Cikgu Fazli, semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Tahu ayah, dia ada nombor 3 ya murid-murid. Tahu ayah, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Baiklah, untuk soalan yang pertama, soalan bercapah yang bersama. Apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Tanya ayahnya. Baiklah, kita lihat jawapan yang pertama. Apa yang boleh Alice jawab? Ya, dah. Sini, nombor 5. Sumber alam yang perlu dijaga ialah sumber di lautan, sumber air bersih dan sumber di hutan. Okey. Nombor 6 pula, bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Okey. Kita lihat pada jawapan. Okey, ni ada panjang sikit ya. Kita boleh menjaga sumber itu dengan mengelakkan pembaziran sumber alam. Contohnya mengelakkan pembaziran air, dan kita juga boleh mengamalkan kitar semula bahan terpakai. Baiklah murid-murid, selesai perbualan untuk hari ini. Di mana cikgu ulang semula. Nombor 1, ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Nombor 2, betul kata Cikgu Fazli, semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Tahu ayah, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Sumber alam yang perlu dijaga ialah sumber di lautan, sumber air bersih dan sumber di hutan. Bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Tanya ayahnya lagi. Kita boleh menjaga sumber itu dengan mengelakkan pembaziran sumber alam. Contohnya mengelakkan pembaziran air, dan kita juga boleh mengamalkan kitar semula bahan terpakai. Di sini cikgu tertinggal R. Ya, kita juga cikgu ulang balik nombor 7. Kita boleh menjaga sumber itu dengan mengelakkan pembaziran sumber alam. Contohnya mengelakkan pembaziran air, dan kita juga boleh mengamalkan kitar semula bahan terpakai. Baiklah, itu sahaja. Terlihat bagaimana cara kamu untuk menulis perbualan ini dalam buku penulisan nanti.
Baiklah, untuk hari ini, hari Isnin, tajuk Menjaga Alam 27 September 2021. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Sekian, terima kasih. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah berhubung terus dengan cikgu. Jangan lupa untuk isi kehadiran kamu pada pautan yang telah diberikan. Cikgu harap tugasan hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya bagi cikgu rekod pentaksiran bilik darjah. Seperti biasa, selepas selesai tugasan ini, ibu bapa atau penjaga perlulah menghantar sekeping gambar kepada cikgu bagi diisi pentaksiran bilik darjah untuk hari ini. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.